Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah, hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Hafiz. Tahukah anda Rasulullah SAW pernah berfikir tentang alam ini, beribadat seperti ibadat Nabi Ibrahim di dalam Gua Hira? Saya Muhaimin. Tahukah anda, Gua Hira kecil dan sempit. Ruang tingginya setinggi orang berdiri. Saya Ismail. Kawan-kawan ingat tak? Menjelang usia 40 tahun, Rasulullah SAW, baginda menerima wahyu di Gua Hira pada bulan Ramadan. Kawan-kawan tahu tak? Saya tahu. Gua Hira terletak di Bukit Hira yang disebut Bukit Nur. Kira-kira 60 kilometer dari Mekah, arah selatan. Saya Sa'ad. For your information, Rasulullah SAW telah diajar oleh Jibril membaca ayat-ayat Allah kerana baginda tidak tahu membaca. Saya Muaz. Info terkini. Turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW pada 17 Ramadan 40 tahun daripada kelahiran baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar penonton di rumah? Bagaimana penonton di studio? Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Kita berjumpa kembali dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Ya, seperti mana yang kita telah perkatakan dahulu, kita masih lagi membaca surah Ali Imran, surah yang panjang juga selepas surah Al-Baqarah. Ya, dan pada kali ini kita akan menyambung surah Ali Imran pada ayat yang ke-8 dan 9. Ayat yang keberapa adik-adik semua? 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 surah Ali Imran. Siapa yang nak baca? Silakan. Angkat dua tangan. Nampaknya Muhaimin angkat seksi je begitu ya. Maka kita nak sila Muhaimin untuk membacakannya. Silakan Muhaimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim, masya-Allah ya. Cuma ada sedikit tadi kadang-kadang sebab memang makhraj ini terletak dekat-dekat, iaitu ha dengan ha ya. Ha di pangkal leher dan ha di atas sedikit. Tetapi Ustaz terdengar tadi adik Muhaimin yang terbaca tadi, mungkin tuan-tuan pun tersyasyul sama juga. Wahab lana. Wahab itu macam ha pedas, tetapi sebenarnya wahab lana. Semua sebut Wahab lana. Semua sama-sama kita bantu Muhaimin. Wahab lana semua. Wahab lana. Idh hadaitana. Idh hadaitana. Wahab lana. Wahab lana. Macam kita sebut ha, ha ya, bukan ha. Itu dah jadi ha kepedasan, itu atas sedikit ya. Wahab lana idh hadaitana. Keduanya macam kita menyebut bunyi ha biasa, bukan ha. Dia adalah satu benda yang berbeza. Jelas ya penonton di rumah? Dan kita insya-Allah akan fokuskan pada kali ini ayat yang ke-8 dan 9 ini tentang adab berdoa. Tentang apa? Adab berdoa. Kebetulan pula dua ayat yang kita bacakan pada ayat 8 dan 9 ini, kedua-duanya berbentuk doa. Kedua-duanya berbentuk apa? Doa. Masya-Allah. Oleh sebab itu, Ustaz nak sebut bahawa Nabi pernah berdoa
dengan satu doa yang tidak dijangka-jangka. Ketika mana Islam dekat Mekah kan, masa tu tengah diseksa, Nabi ketika itu tengah diugut bunuh sahabat-sahabatnya, dibuat sekatan ekonomi sehingga ada di kalangan mereka yang makan kulit-kulit binatang, ada yang makan cebisan-cebisan terma, dikucup dan dikulum dan kongsi seorang sedikit. Ketika itu Nabi berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini di antara dua Umar. Yang pertama Umar bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Nama yang sebenarnya adalah Umar bin Hisham. Yang keduanya adalah Umar bin Al-Khattab. Tetapi Allah memperkenankan doa untuk menguatkan Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Dengan siapa? Umar bin Al-Khattab. Ya, kita akan lanjutkan lagi bual bicara kita dalam adab berdoa selepas sahaja daripada ini dalam rancangan Adik Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Ya. Seperti mana yang Ustaz kata, adab berdoa. Pertama, doa itu sendiri melupakan penghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita bercakap dan sedang berhubung. Dan apabila kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya ada adab. Kalau kita dengan raja sebagai contoh, ada dia punya protokol, pakaian dia, sembahnya, bahasanya. Tetapi bagaimana pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada kerajaan-kerajaan yang wujud dekat dunia ini. Lebih besar daripada guru besar dan lebih besar daripada orang yang memang besar. Adik-adik. Naam. Tullabi. Naam. Ya. Oleh sebab itu, Ustaz nak ajarkan doa yang kita bacakan tadi. Caranya, adik-adik kena bangun. Tak payah bangun pun, duduk pun tak apa. Tapi Ustaz nak tunjukkan bagaimana tangan. Ketika itu tangan kita dicantumkan begini rupa. Ada kalanya ada setengah riwayat seperti mana berlaku perang Badar. Nabi bersungguh-sungguh berdoa ketika itu. Ada riwayat mengatakan Nabi mengangkat lebih daripada bahu ke begini. Petandanya bersungguh. Ya Allah, aku sesungguhnya minta kepadamu. Aku bimbang selepas ini kalau engkau tidak menangkan kumpulan yang sedikit ini, aku bimbang engkau tidak akan disembah lagi di dunia ini. Ketika itu selendang Nabi, bukanlah cantik macam ni tuan-tuan, jatuh ke bawah kerana kesungguhan doa Nabi. Itu ada kalanya masa sembahyang seorang diri, masa tengah malam sesuai. Jangan pula lepas ni sembahyang maghrib, sembahyang isyak, semua serentak dekat masjid. Pelik pula Ia bersesuaian dalam keadaan bersendirian. Tetapi ada pun dalam keadaan yang biasa-biasa kita boleh mengangkat seperti ini, paras bahu dirapatkan. Tanda kita bersungguh. Tak adalah pula diletakkan ke bawah. Daripada terbuka, tertutup, lepas tu sangkut pula kat bahu, dekat-dekat dagu. Lepas sangkut kat dagu, letak pula kat apa? Ya Allah, kau nak bagi, bagilah. Tak nak bagi, sudah. Ya. Sedangkan kita nak minta doa yang ayat yang kita baca, jangan kau pesongkan hati kami. Yalah. Supaya kita tak nak jadi golongan yang sebelum ini yang kita bicarakan, musyabbihat, yang menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Maka ya Allah, janganlah pesongkan hati kami. Jadinya bersungguh-sungguh. Ya. Selain daripada tangan itu begini, hati kita fokus, mata kita pandang tempat kita doa. Kemudian hati kita jangan lupa untuk tundukkan dan boleh diselang-selikan dengan selawat, memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpama dengannya. Mari kita angkat tangan. Sama-sama kita baca doa tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, itu antara adab kita berdoa, iaitu mengangkat tangan bersungguh-sungguh. Dan kalaulah sebagai contoh kita berdoa dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, boleh tak boleh? Boleh. Yang lebih utama lagi adalah yang keluar daripada hati kita secara ikhlas, kita fahami dan memaksudkan apa yang kita nak sampaikan. Kerana sesungguhnya Allah lah yang menciptakan bahasa-bahasa kat dunia ini. Pastinya Allah akan memahami daripada hati seseorang yang bersungguh, orang yang faham dan memaksudkan apa yang dipintakannya. Moga-moga doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu Ustaz nak ambil sedikit ketika mana kita berdoa ada waktu-waktu yang mustajab.
Antaranya doa ketika mana sujud. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhan dan penciptanya adalah ketika mana dia sujud. Banyakkan berdoa. Cuma kalau sujud tu tengah dalam solat, tidak putus lagi, cukuplah doa kat dalam hati kalau ianya dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dalam bahasa Arab boleh juga dilafazkan. Ya, itu antara tempat yang mustajab doa. Ketika mana solat fardu, selepas solat fardu. Ketika mana di antara dua khutbah Jumaat. Ketika mana hujan turun. Dan berbagai-bagai lagi waktu yang kita rasa boleh untuk kita manfaatkan. Dan doa ini sebagai penutupnya sebelum kita berpindah kepada atuk. Dia boleh jadi 3 doa. Yang pertama, doa yang dimakbulkan. Doa yang apa? Dimakbulkan. Kita doa, Allah makbulkan on the spot. Dan masa tu juga. Yang kedua, doa yang ditangguhkan. Apa dia? Doa yang ditangguhkan. Ditangguhkan, dilambatkan sedikit, diberi masa yang lain. Dan yang ketiga, doa yang digantikan dengan pahala. Doa yang apa? Doa yang digantikan dengan pahala. Maknanya Allah terus balas ketika mana hari akhirat kelak. Namun untuk menolaknya Allah kata, tidak, Allah sentiasa mendengar. Kecualilah beberapa perkara seperti mana kita memakai pakaian yang haram, meminum minuman yang haram, memakan makanan yang haram. Juga ada kalanya boleh memblok doa-doa. Selain daripada itu, sesungguhnya Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, aku pasti akan memperkenankan. Moga-moga kita sama-sama doa dengan ayat yang keduanya pula yang telah kita baca tadi. Rabbana, sama-sama. Rabbana Innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tullabi. Naam. Ya, kita sekadar ini dahulu dan kita akan dengarkan pula pesan atuk selepas ini. Semuanya terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Kitablah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang Kawan-kawan, mari kita mulakan dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Ustaz Zamri yang telah membaca ayat-ayat yang kita bicarakan dan telah menterjemahkan maknanya, maksudnya. Okey, sekarang sampai giliran atuk. Jadi atuk nak pesanlah kepada cucu atuk dalam studio dan cucu atuk di luar sana. Ingat, ya. Ayat-ayat yang kita baca tadi banyak menyentuh soal doa. Jadi atuk nak cakap segi doa, ingat ya. Baik, pertama sekali apa atuk nak cakap? Pertama sekali ingat, sebaik-baik doa kata Nabi, apa dia? Nabi kata afdalud doa fi duburi kulli salah. Sebaik-baik doa selepas setiap sembahyang fardu. Itu sebaik-baik apa? Doa. Jadi cucu-cucu atuk sembahyang tak? Sembahyang. Lepas sembahyang doa tak? Doa. Sebaik-baik doa selepas apa? Lepas sembahyang. Maka sebab itulah dalam konteks kita nak berdoa kepada Allah, nak minta kepada Allah, kita baca dalam surah Fatihah ayat apa? Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Cucu atuk faham makna tak? Faham. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami Meminta pertolongan. Itu maknanya kalau kita nak berdoa kepada Allah, kita kena sembahyang dulu. Kita sembah Allah dulu. Tapi kalau tak pernah sembah Allah, tak pernah sembahyang, tak pernah menghadap Allah, tiba-tiba nak berdoa, Allah terima tak? Tak. Maka sebab tu ayat tadi cucu tu ingat ya. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Sembahyanglah. Kita sembahyang sembah Allah, lepas sembahyang baru kita berdoa. Okey. Kalau atuk tanya cucu atuk lah, cucu atuk pernah berdoa tak? Pernah. Masa kita nak pergi periksa, kita berdoa tak? Doa. Doa apa?
Supaya lulus periksa. Tiba-tiba tak lulus juga pasal apa? Ini atuk nak cakap ni. Maknanya kadang-kadang kita berdoa minta lulus periksa. Tiba-tiba tak lulus juga pasal apa? Sebab itu atuk asa bila mana kita nak berdoa, Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku, pasti aku tunaikan. Tapi kenapa bila kita minta Allah tak tunai? Kita minta lulus periksa, kenapa tak lulus? Betul tak? Ini atuk pesan cucu atuk ni. Sebab ulama-ulama kita kata ada kemungkinan kenapa Allah tak terima doa kita? Sebab kita tidak mendapati kehendak Allah. Ulama-ulama kata kalau kita nak minta doa kepada Allah, kita nak Allah terima doa kita, pertama sekali apa dia? Pertama sekali pastikan dalam badan kita tidak ada makanan yang haram, minuman yang haram atau pakaian yang haram. Jadi mana kita dah berdoa, pastikan apa yang kita makan selama ini, kemarin makan apa, kemarin dulu makan apa, ada haram ke ada halal? Ingat, kalau makan benda haram, macam kan makan benda haram atuk, kami makan benda halal, makan nasi. Betul, nasi itu halal. Tapi beras tu beli daripada mana? Nampak tak? Beras tu beli daripada mana? Kalau ayah kita beli beras duit rasuah, bawa balik ke rumah, beli beras duit rasuah, duit judi, duit tikam ekor, beli beras balik. Beras tu halal tak? Halal kan? Tapi beli dengan duit haram, maka beras tu pun haram. Maka kita makanlah nasi. Nasi itu halal ke haram? Haram. Kalau dah makan nasi benda yang haram, macam mana nak terima doa kita? Maka tambah sekali, ulama kata ingat, kalau kita nak Allah terima doa kita, pastikan makanan kita, minuman kita, pakaian kita semuanya halal. Yang kedua apa dia? Kita berdoa dengan penuh keyakinan kita faham apa yang kita minta. Kita faham apa yang kita minta. Jadi kalau kita tak boleh cakap Arab, cakap bahasa Melayu. Tak mesti semua cakap Arab. Macam kita kata kita nak melulus periksa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak pergi periksa. Kau berilah aku kemudahan jawab soalan. Betul tak? Tapi tak mesti bahasa Arab sebab Allah faham semua bahasa. Jadi yang keduanya Tok kata, bila mana kita dah berdoa, kita faham apa yang kita minta. Kadang-kadang Atuk dengar, kadang ada seseorang orang tu, dia berdoa, dia betul tak faham. Ada doa Atuk dengar. Atuk dengar sekarang satu masjid atau imam tu, Atuk cakap di mana lah. Atuk dengar belakang dia baca doa. Ya Allah, bahasa Arab ni. Ya Allah Tuhanku, Engkau pertemukanlah aku dengan jodoh yang baik-baik. Bahasa Arab tu bahasa Arab. Pak Atuk faham. Mungkin imam tu tak faham. Dia baca doa, Ya Allah Tuhanku, Engkau pertemukanlah aku dengan jodoh yang baik-baik. Opanya dia minta jodoh yang baik. Atuk terkejut. Tok imam tak kahwin lagi ke? Betul boleh minta jodoh baik. Makmum lain semua panggil amin. Atuk seorang tak amin. Sebab takut-takut kalau imam tu dia bini dah 4. Minta kahwin seorang lagi, tak syubhat ke tu? Maka sebab Atuk kata, bila mana kita dah berdoa, mesti kita faham apa yang kita minta. Janganlah kita harap doa tu hafal saja, tak boleh. Mungkin agak imam tadi tu dia hafal daripada muda. Masa dia belum kahwin lagi, sampai ketua dia baca doa tu. Minta apa? Jodoh. Minta jodoh. Dah kahwin dah tua dah. Dia minta jodoh lagi. Bahaya tu. Okey, 3 ya. 3. Yang keempat, berdoa cara betul. Ini hari ini nampak orang berdoa letak tangan di mulut, tutup apa-apa tak dengar. Ada dengar tak? Kadang-kadang kita pergi masjid, ekornya. Kita pun amin. Betul tak? Dia pun kita pun amin. Betul tak? Minta betul-betul. Jangan kadang minta doa tutup mulut, doa letak atas berlutut. Kadang doa mata buat amin, amin. Macam mana Allah nak terima? Maka sebab itulah dalam konteks doa dia juga ada adab-adab berdoa. Minta betul-betul. Minta, Ya Allah Tuhanku. Walaupun kadang-kadang mungkin Ustaz Zabir cerita dah. Dia kata apa? Kalau dah Nabi angkat tangan begini, itu kalau bahasa yang terdesak. Kalau biasa, ini tak biasa. Okey? Ini Atuk ya. Ini pesan Atuk. Nak berdoa, kena berdoa betul. InsyaAllah, saya bertemu lagi di lain kali dalam rancangan Adik dan untuk itu, ma'assalamah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.